Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, Ustazah dah bagi tahu Linda, hari ni kita jangan bagi nota baru dulu ya. Nota kita dah bertambah. Data dah bertambah. Jangan tambah dulu. Jadi kita pergi kepada Quran kita, surah Al-Baqarah ayat 11. Kita jumpa tak nota-nota kita yang sebelum ni? Nota yang kita kenal lah. Tak kenal kita boleh bagi tahu, tak ada masalah. Dan kalau perlu kita bagi sesuatu yang baru, kita bagilah hari ni. Dan peringatan friendly lah. Kita dah masuk isim, kita dah masuk fi'il. Jadinya kita dah lebih lah, maksudnya kalau sebelum ni kita fokus pada isim sahaja. Okey. Kita tengok ayat 11 kita ya, surah Al-Baqarah. Hari tu kita berhenti pada wa iza qila lahum la tufsidu. Dia berhenti pada la tufsidu. Hari tu ya. La hari tu, la bermaksud tidak ataupun bukan. Ataupun boleh jadi bermaksud jangan. Jadinya kita nak macam minggu lepas tu, minggu sebelum tu kita ajar tips. Kita akan ulang ya. Sama ada kalau la tu bermaksud tidak ataupun bukan, dipanggil la nafi. Maksudnya menafikan ya. Maksud dia tidak ataupun bukan. Boleh ya. Kalau la itu bermaksud jangan, itu dipanggil la larangan. Arab dia dipanggil la nahi. Jadi dia ada cara dia. Itu yang 2 minggu lepas tu terkedu je semua. Terkedu je sebab nak kenal macam mana selepas la tu. Selepas la itu fi'il mudhari'. Selepas dia tu ya. Hujung fi'il mudhari' itu yang kita fokus nak pastikan la itu la nafi atau la nahi. Okey, kita banyak fi'il mudhari' ya. Katalah barisan yang atas dia. Cuba satu baris atas dia. Yakzibuna, itu fi'il mudhari'. Satu baris saja atas. Tengok ya. Yakzibuna. Perhatikan hujung dia. Ada nun baris fathah. Buna. Okey. Sekarang ni kita cari lagi bawah dia pula, tufsidu tak ada ya. Jadi kita nak cari. Kalau barisan bawah dia yash'uruna. Itu dapat dia ada na di hujung, kan? Itu semua fi'il mudhari'. So la tufsidu memang fi'il mudhari' tapi na dia hilang. Nampak? Ni ustazah cuba ayat yang lebih memudahkan. Na dia hilang, sebenarnya dia tufsiduna. Sebenarnya na dia buanglah, maksudnya dia kata hazaf. Nah, hazaf tu maksudnya buang, gantikan dengan alif ziyadah. So kita dah tahu ujung dia lain daripada bentuk fi'il mudhari' yang asal lah. Kalau berubah ujungnya, maka la tadi la nahi, la jangan. Itu je sebenarnya. Jangan kamu semua rosakkan. Kalau yang perkataan ni lah, la jangan tufsidu, kamu semua rosakkan. Jangan jadi perosak lah maksudnya. Itu ada cara dia. Okey. Itu kita akan ulang lah, jangan risau. Ya. Sekarang kita tengok fil ardi. Fil ardi mudah rasanya tak? Kan? Tu Linda pernah angguk-angguk dah. Mudah je fil ardi. Betul tak? Ya, fi huruf jar ya. Kalau nak sebut di mulut kita. Sebab bila kita sebut di mulut, dia akan lekat di ingatan. Kalau tak nak sebut kat mulut, dia kat ingatan tu macam ingat tak ingat je. Macam tu tau. Itu tips dia. Tips dia belajar ilmu bahasa Arab, sebut di mulut ya. Fi adalah huruf jar. Huruf jar kita tahu kan, ada list dia kan. Ada dalam 8. Macam tu ya. So huruf jar, kita tahu dia ada fungsi dia. Fungsi dia, isim selepas dia, mesti berakhir dengan kasrah. Al-ardi. Tu kasrah tu baris bawah al-ardi. Dia baris bawah tu kerana fi tadilah ya. So ini dipanggil jar majrur. Fi adalah huruf jar, al-ardi dipanggil majrur. Kalau huruf jar maksudnya apa? Ya, huruf yang membaris bawahkan isim. Macam tu. So al-ardi itu yang dibaris bawahkan. Itu maksud majrur ya. Fil ardi jar majrur. Ini sangat mudah. Ya, okey. Sebab ada juga kita jar majrurnya tak nampak baris bawah. Ada. Itu kadang-kadang yang lebih tinggilah mencabar. Ini yang basic lah. Ya, fil ardi jar majrur.
di bumi. Kalau kita terjemahkan dia, fi bermaksud di ataupun dalam ataupun pada. Maksud tu banyak, pelbagai ya. Kita boleh pilihlah yang mana sesuai untuk ayat itu. Di bumi. Jangan kamu merosakkan ataupun melakukan kerosakan di bumi. Macam tu. Okey. Qalu Linda, cuba Linda share dekat skrin kita punya qala tu. List qala. Kita nak belajar tengok list tu ya. Sebelum ni kita tak highlight sangat 100% sebab kita dah masuk fi'il ya. Kita tengok qalu. Kawan kita nak share di skrin. Yang Ustazah sebut hari tu setiap fi'il ya hujungnya berubah ya. Hujungnya berubah bergantung kepada apakah dhamir di dalam fi'il itu. So hujung dia berubahlah, bukan sama ya. Okey, ni hari ni Qala tu lama dalam kamus biru tu Linda yang qala. Takut tengok ada tak yang qala. Kalau ada qala tu senang kita nak nampak qalu tadi. Qala. Dia sebelum memang adalah takut overlook je kan. Itulah takut tertinggal. Takut tak save sekejap. Cari balik. Ustazah snapkan dia. Okey, Ustazah snapkan, Ustazah hantar kat grup kita. Sekarang kita nak tengok perubahan fi'il ya. Sekejap. Ustazah hantar dekat apa? Kelas Siring. Okey, dah sending dah tu. Tengah sending Okey. Okey, nanti kawan kita upload, kita memang kita dah pesan dah hari tu, kita dah cakap kali ni kita dah mula nak fokus pada fi'il lah ya. Perubahan fi'il tu. Fi'il tu dia berubah, fi'il tu dia ikut dhamir lah, huwa, humma, hum, hiya, humma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kita akan sebut insya-Allah setiap kali kelas supaya tanpa hafal pun kita boleh ingat dia. Itulah jumlah dhamir ya. Okey, qala adalah fi'il madhi ya. Kita tengok list tu ya. Kita tengok list yang Linda tunjuk tu ya. Qala, tengok dhamir dia sebelum dia tu huwa. Dia dah susun dah. Tapi kalau untuk huma pula tambah alif je. Qala. Ni yang kita nak fokus ni. Kita nak tengok perubahan hujung di setiap fi'il. Okey. Kalau untuk huma, qala, tambah alif pada lam tadi. Kalau untuk hum, qalu. Lu tu nak tak nak daripada asal la tadi kena letak lu, kena. Tak boleh nak tanya kenapa. Tak payah nak tanya kenapa. Tukar je ya. Jadi lu, lam baris depan, lepas tu waw, lepas tu alif ziyadah. Sebenarnya qalu dhamir dia adalah hum. Okey, kita gerak lagi sebab kita nak mahirkan ya tentang semua fi'il lah. Kalau qalat, kalau qalat ni dia tambah ta daripada qala yang huwa tadi, yang atas mula-mula, tambah ta, matikan ta tu, sukunkan. Itu dia panggil ta perempuan, dia panggil ta taknis. So menandakan dhamir di dalamnya hiya. Hiya muannas ya. Memang dia tambah ya, qalat. Okey, bawah dia pula untuk huma qalata. Dia tambah alif. Huma ni senang. Kalau untuk perempuan huma tambah alif, untuk huma lelaki tadi pun tambah alif. Dia ikut je macam tu. Ya, qalata. Lepas tu untuk hunna qulna. Itu hunna, dia tak banyak sangat yang ni sebenarnya. Yang banyak untuk huwa, untuk huma ada tak banyak sangat tapi ada. Hum tu banyak ya. Huwa dengan hum banyak. Hiya ada juga. Huma perempuan pun ada tapi sangat tak banyak ya. Hunna dia pun samalah. Tapi start daripada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna tu. Tengok ya. Kalau dia tadi kulta, dia memang berubah daripada tadi semua apa? Dia punya atas tadi qala. Qala, qalu, qalat. Qalata dia start daripada jamak perempuan tu. Hunna tu dia tukar baris. Dia tukar baris pada qaf tu jadi ku. Itu permulaan pertukaran baris untuk huruf qaf. Sebelum tu semua qa ya. Start daripada hunna ku, kulna ya. Kulna apa tu? Kulta. Kulta sasanya ta tu diambil daripada anta. Dia macam tu ya. Untuk antuma, kultuma. Dia ambil hujung saja. Kita tahulah dhamir dia antuma. Kalau antum kultum untuk antum. Dhamir dia. Okey.
Kalau untuk anti tadi, kulti, ini mudah sebenarnya. Ya, ikut bunyi dia tu. Untuk antuma dia, kultuma. Kalau kita perasan antuma dia sama. Muannas dengan muzakkar, sama je. Okey. Lepas tu untuk antunna dia, kultunna. Itu sangat jarang. So jangan pedulikan yang tu. Kita ambil yang kita kata yang biasa digunakan ya. Kalau untuk ana, kultu. Lari, jauhnya lari. Tu di situ menandakan itu adalah ana. Saya. Kultu, saya telah katakan ataupun aku telah katakan ya, kultu. Dan last kali kulna, na di sini nun ada alif menandakan na itu adalah nahnu, kami telah katakan. Itu perubahan fi'il madhi dari atas ke bawah. Okey, cuba kita tengok perubahan serentak dengan fi'il mudhari' ke? Tak payahlah kan? Pening ra. Nanti tengok perubahan fi'il mudhari' pening pula. Sebab fi'il mudhari' dia perubahan dia awal dan akhir. Kalau tiga yang pertama ya menandakan dia muzakkar. Lepas tu hujung dia pula berubah pula. Yaqulu, lu seorang, huwa yaqulani. Untuk dua orang dia bunyi ani macam tu. Ini ya. Lepas tu yaquluna. Tu. Yaquluna tu yang sebenarnya tadi. Tufsiduna sebenarnya kan, tufsiduna, nampak dia ada na sebenarnya, tetapi dibuang na tadi. Dibuang na tadi digantikan dengan alif ziyadah. Ini memang itu je cara dia. Mula-mula macamlah kita pening, tapi lama-lama lah dah memang itu je, buang na ganti alif ziyadah. Senang je. Lama-lama kan, mula-mula je kita, susahnya nak ingat mula-mula ya. Okey, kalau kita cuma yang mudhari' macam itulah, dia awal dan akhirnya berubah. Tapi kalau untuk dua orang memang ani. Dia macam tu. Lepas tu tiga yang pertama ya sebab muzakkar. Tapi hujungnya berubah. Lu untuk huwa, lani untuk huma, luna untuk hum. Lepas tu yang tiga yang kedua pula ta sebab dia untuk muannas, perempuan. Hujung dia sama, taqulu, lu sama macam tu, taqulani, cumanya yang hunna tu dia memang pelik, tapi jangan pedulikan dia lah, kita ignore dia dulu. Lepas tu kita tengok anta, antuma, antum. Kalau anta, antuma, antum, dia memang bermula dengan ta, tapi dia bukan mengatakan itu muannas ya. Anta ni untuk geng-geng awak berdua, awak semua, memang dia bermula dengan ta. Tadi kita sangka ta tadi muannas saja, perempuan saja, tak. Ta juga boleh jadi muzakkar kalau dia untuk anta, antuma, antum. Memang dia ta. Awalnya. Hujung dia sama. Lu, takulani, takuluna. Hujung dia macam tu cara dia. Dan yang untuk yang keempat tu, anti, antuma, antunan, tetap ta lah. Memang ta jugalah, awak juga. Awak, tapi perempuan ya. Awak berdua, awak semua. Dan kalau untuk yang ana, cuba tengok. Ana, awal dia berubah nampak hamzah. Hamzah itu adalah untuk apa? Menggantikan perkataan ana. Nampak tu? Aku telah berkata ataupun saya telah berkata. Kat mana nak nampak saya tu? Hamzah tu daripada perkataan ana tu dia ambil saja. Di situ ya. Okey, hujung dia memang lu lah ya. Hujung dia lu sebab seorang ya. Lepas tu nun pula dia gunakan nun saja na. Itu untuk nahnu, kami. Naqulu. Hujung dia sama dengan ana punya sama. Pak. Dia mudhari' ni lebih mencabar sebab awal dan akhirnya berubah. Tapi bolehlah mula-mula je kita kekok. Tapi lama-lama kita okey. Okey, mari kita tengok fi'il amar dia. Kalau fi'il amar untuk 6 pihak saja. Atas ada. Untuk huma, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna tak ada fi'il amar. Amar ini maksudnya suruhan. Suruhan kita hanya boleh menyuruh orang yang di depan mata kita. Awak buat itu, awak buat ini. Nampak? Dia sebab tu dia bermula dengan anta tadi. Sebab anta tadi awak kan? Itu fi'il amar. Dia tak banyaklah, dia ada 6. Untuk anta, antuma, antum. Kalau untuk qala tadi dia jadi kul. Katakanlah. Dia cakap macam tu maksud dia. Kalau untuk berdua pula kita nak bagi instruction tu ataupun arahan tu kepada dua orang, qula. Dia macam tu. Daripada kul jadi qula. Dia tambah waw pada qaf, lepas tu lam tu ditambah alif. Itu memang cara dia. Dan untuk jamak, qulu. Katakanlah kamu semua. Maksudnya kita tujukan kepada antum tadilah. Ya. Okey, kalau perempuan pula dia lain cara dia ya. Quli. Nampak? Lain lah. Dia memang kuku tu ikut dah, tapi li tu dia tambah ya. Okey, lepas tu yang dua orang ni sama. Qula. Muzakkar dengan muannas sama. Biasa kalau dua orang memang sama, tak berubah ya. Dan yang jamak perempuan kulna. So fi'il amar
ada 6 sahaja, Pak. So hari ni yang kita nak fokus lah. Okey, kalau qalu tadi di mana? Qalu tadi di dekat hum. Okey. Apa hubungan dhamir dia tu, yang hum tu? Okey, qalu adalah fi'il. Fi'il maksudnya kata kerja, perbuatan. Kalau dah ada perbuatan, mestilah ada orang ataupun tak nak orang lah, mestilah ada pelaku kepada perbuatan tadi. So yang huwa, humma, hum tadi, hiya, humma, hunna sampai habis bawah, itu adalah pelaku kepada fi'il tu. Kalau mudhari' lah, madhi lah, amar lah. Dia maksudnya paling mudah kita kata di dalam setiap fi'il dah ada dhamir di dalam dia. Cara nak kenal macam tadilah. Kalau qala memang huwa lah, kalau qalu memang hum, kalau qalat memang hiya. So dhamir tadi nak panggil dia dhamir boleh ya. Dia dhamir munfasil, nak panggil dia dhamir boleh, tapi kita kena faham dhamir ini adalah pelaku kepada perbuatan tadi. Faham ya? Right? So qalu tadi fi'il madhi, kalau boleh naklah tahu fi'il madhi untuk siapa? Apakah dhamir di dalamnya? Dhamir mustatir. Ya, dia ada ayat dia. Dhamir yang terselindung. Dhamir yang bersembunyi di dalam fi'il qalu. Dia punya ayat macam tu ya. Dhamir mustatir di dalam fi'il madhi qalu adalah hum. Senang nak cerita. Qalu perbuatannya mereka telah berkata. Siapa yang berkata tadi? Hum. Mereka. Itu pelaku lah. Ya. Pelaku tu kalau dalam bahasa Arab dipanggil fa'il. Ataupun isim fa'il. Itu lebih tinggilah. Kalau nak mahirkan diri silakan. Kalau tak boleh nak sebut dhamir saja dulu pun silakan. Okey. Memang kalimah ini qalu mesti berakhir dengan alif ziyadah. Alif yang ada bulat tu mesti wajib. Nampak di situ dia ada alif, tak ada bulat ya, sebab kamus ni dah lama. Kamu ni dah hampir 20 tahun. Dia tak pakai penulisan dalam Quran, tapi kita tahu sebenarnya kalau dalam Quran alif tu bukan alif kosong, dia ada bulat di atasnya, alif ziyadah. Sebab tu kita tahu alif ziyadah adalah akhir kalimah. Kan sebelum ni kita cakap kan? Alif ziyadah adalah akhir kalimah. Alif ziyadah je akhir. So selepas tu innama perkataan baru. Ini juga membantu kita mengenal yang mana satu kalimah. Kalau Quran ini page ni kira ayat dia mudah-mudah ya. Kalau page-page yang lain ramai je cakap, ya Allah, dia tak kenal di mana satu perkataan. Dia nampak macam bercantum. Page ni kira mudah lagi. Okay, innama kita boleh ambil dia sebagai satu kalimah pun boleh. Memang ada inna ya, inna pun boleh, nak ambil innama pun boleh. Dia bermaksud sesungguhnya. Dia maksud dia sama dengan inna yang tadi itulah. So you nak pegang itu pun cukup dah. Innama ambil saja, memang dia satu kalimah. Bermaksud sesungguhnya. So tak nak apply yang syarat-syarat inna tu tak apa. Kalau tak nak, tak ada masalah ya. Sebab kalau yang itu memang inna ya, tapi ni ada innama. Nak apply pun boleh, tak nak pun boleh ya. Ambil yang mudah dulu. Innama adalah satu kalimah bermaksud sesungguhnya. Okey. Sesungguhnya nahnu, nahnu ada dalam tadi? Dalam dhamir tadilah maksudnya. Nahnu bermaksud kami. Sesungguhnya kami. Ini dipanggil dhamir munfasil ya. Nahnu. Apa tu? Muslihuna. Okey, muslihuna, tengok hujung dia. Hujung dia waw nun dan nun tu na. Itu dia kalau macam una tu memang itu sebenarnya merujuk kepada jamak muzakkar. Bunyi dia muslihuna, muslimuna. Dia waw nun tu itu memang jamak muzakkar. Dan perkataan dia bermula dengan mim ya, mim barid dhammah mus. Itu menunjukkan isim lah. Biasanya hujung tu pun dah tahu dah jamak muzakkar ya. Cumanya kalau fi'il mudhari' hujung ni pun sama juga, betul tak? Fi'il mudhari' hujung ni sama juga, waw nun juga. Ini pun waw nun juga jamak muzakkar, tapi depan dia mim tu menunjukkan kalimah muslihuna adalah isim. Sebab kita compare bawah dia yash'uruna. Cuba betul-betul bawah dia tu. Yash'uruna, hujung sama dah. Pak, hujung dia waw nun menunjukkan jamak muzakkar, tapi awalnya yash menunjukkan itu fi'il mudhari'. Nampak itu pentingnya. Bezanya huruf awal. Kalau yang tadi mim dhammah ya. So menandakan muslihuna adalah isim. Yash'uruna adalah fi'il mudhari'. Kita nampak beza je di awal kalimah dia. Muslihuna bermaksud orang-orang yang melakukan kebaikan. Muslih. Daripada perkataan salih jugalah.
Ya, salih. Daripada perkataan tu, muslihun, orang-orang yang melakukan kebaikan ataupun pembaikan. Dan dia adalah isim apa ni? Isim dan dia jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim tu kita kenal daripada waw nun di hujung una. Ha? Dan kita kenal isim daripada mim dhammah tu. Nah, ya. Kalau kata yash'uruna macam awak dia jamak muzakkar hujungnya tapi awalnya fi'il mudhari'. So yang yash'uruna adalah fi'il mudhari'. Muslihuna adalah isim. Macam mana nak ingat dia nak tahu dia isim? Mim tu, mim bari depan tu. Itu juga antara cara kita nak kenal dia isim lah. Okey, kami orang-orang yang melakukan kebaikan. Okey, ala dia tak masuk dalam apa-apa bab yang kita sebut sebelum ni. Memang tak ada ya. So ala adalah satu kalimah. Satu kalimah bermaksud ketahuilah ataupun ingatlah. Ketahuilah kamu ataupun ingatlah. Dia memang perkataan itu tersendirilah. Ala. Okey, itu tinggalkan dia ya. Okey, innahum. Innahum, inna ya. Inna dia ada list dia. Ya, betul. Isim inna dia ada list dia ya. Isim inna dan ada undang-undang dia ataupun syarat dia. Syarat dia mesti ada dua isim. Syarat asal ya. Isim yang pertama dia hum lah. Hum dhamir kan? Betul tak? Dhamir muttasil. So tak nampaklah nasab dia. Tak nampaklah baris atas dia. Sebab inna isim asal, syarat asal dia, isim yang pertamanya mesti berakhir dengan fathah. Ataupun nasab. Ataupun mansub. Dia punya term, istilah dia. Tapi kalau dah dhamir, biar je lah. Memang tapi tak nampaklah baris atas tu. Hum adalah isim inna. Okay? Inna itu dipanggil huruf taukid. Huruf perkataan yang menunjukkan penegasan. Sesungguhnya. Okay? Hum itu bermaksud mereka. Tetapi hum adalah dhamir muttasil. Okay, nama dia. Dan dia duduk di tempat isim inna. Macam tu. Dan tak nampak nasab dia. Ya, sebab dia mabni. Okey, semua dhamir adalah mabni. Dhamir muttasil, dhamir munfasil adalah mabni. Dan ada benda lain pun ada lagi. Benda lain yang banyak mabni. Maksudnya tak boleh tukar baris. Ya. Kalau Allah, Allahu, Allaha, Allahi. Contohnya lah. Allah itu, kalimah Allah itu hujungnya boleh bertukar baris. Segala baris boleh masuk. Ya. Atas, bawah, depan. Tapi kalau dhamir memang mim tu matilah dia. Dia tak boleh. Dia tak boleh letak tukar baris apa-apa ya. So dipanggil mabni. Sesungguhnya mereka. Isim pertama ya, isim inna adalah hum. Isim kedua dia, isim kedua dia, kalau ikutkan isim kedua dia mesti rufu'. Ya. Syarat awal ya, syarat asal ya. Isim yang pertama dia mesti nasab. Tapi kat sini isim pertamanya jatuh kepada hum. Isim yang keduanya sebenarnya mesti rufu'. So kalau kita tengok kat sini, humu tu adalah hum sama. Humu dengan hum sama. So hum ni, yang mabni ni, kalau rufu' pun dia, kalau nasab pun dia, kalau majrur pun dia. Dia macam tu, dia tak berubah. Kalau yang mana mabni tadi. Kalau dia perlu jadi rufu', itulah bentuk spelling dia. Kalau dia perlu jadi nasab pun, dia juga macam tu, tak tukar baris. Kalau dia perlu jadi baris bawah pun, tak tukar baris. Itu sesuatu tentang yang mana mabni. So kalau kita tengok di sini, humu tu adalah isim yang kedua dia. Isim yang kedua. Hum maksudnya mereka. Sesungguhnya mereka Arab biasa ulang perkataan. Itu memang Quran biasa. Dia ulang perkataan yang sama. So hum yang pertama adalah isim inna ataupun isim yang pertama yang sepatutnya nasab, sepatutnya. Tapi tak nampak nasab sebab dia mabni. Dan isim yang keduanya humu. Humu itu juga adalah hum ya. Itu memang syarat asal dia, isim yang kedua dia mesti rufu' baris depan. Tapi dia memang dah mabni lah dia, dan kebetulannya dia letak mu tu, nampaklah dia rufu', betul tak? Nampaklah dia rufu' ya. So isim yang kedua inna dipanggil khabar inna. Namalah yang mencabar kita sedikit ya. Sesungguhnya mereka dia macam tu, diulang. Okey, humu tu adalah khabar inna. Isim yang kedua inna yang perlu rufu', dia punya kedudukan dia. Okey. Al-mufsiduna. Okey, al-mufsiduna hujung duna. Pak, hujung dia duna, una. Ya, hujung dia jamak muzakkar salim. Tapi awalnya
alif lam, isim. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah dan dia adalah jamak muzakkar salim. Orang-orang yang melakukan kerosakan. Maksud al-mufsiduna. Sama dengan tufsidu tadi. Okey. Kena ya isim ma'rifah. Alif lam tu ya. Bila alif lam mengatakan dia isim ma'rifah, kata nama khas. Lepas tu hujung dia jamak muzakkar salim. Okey. Okey, walakin wa dia ada geng-geng dia lah kawan-kawan dia. Dia ada lizi ataf ya. Ataf tu maksudnya kata hubung ataupun kata sendi, kata penyambung. Silakanlah nak apa-apa pun dia ada kawan-kawan dia lah. Wah, dia tidak ada undang-undang. Dia tidak ada undang-undang spesifik ya, tak ada masalah dia. Dia cuma menghubungkan saja. Okey. Lakin ya ke? Itu ina. Tapi itu ada sabdu. Lakinna. So ni tak ada. So kalau tak ada dia bukanlah sabdu. Sabdu bukan boleh member buang-buang je. Kalau inna, anna, ka anna, lakinna. Pak dia ada sabdu ya. Inna, anna, lakinna, ka anna, lakinna, la'alla, laita, la. Dia ada 7. Dia ada 7 tu adik-beradik Ina. Memang selalu saya sebut. Nama-nama kita ingat. So di sini tak ada. Tapi lakin ada dalam mana agak-agaknya? Tak rasa-rasanya. Ada dalam ataf tak? List ataf. Rasa macam ada dalam list ataf ke? Tetapi. Lakin bermaksud tetapi. Dan tetapi. Kalau bukan ataf. Sebab waw ataf juga kan? Waw ataf. Lakin. Sebab dia tak ada sabdu. Dia bukan dalam adik-beradik Ina lah. Ingat dalam list apa agak-agak? Dalam list ataf ada tak? Dalam list ataf ada. Lakin dalam list ataf. Kedua-duanya. Cumanya waw ataf, lakin juga ataf. Ada tak dengan Linda yang ni? Cuba tengok dalam list ataf. Ada lakin di dalamnya. Situ ada tak? Ada. Ada ya? Page berapa tu Linda? 62. 62. Jadi kita kena buka. Siapa yang ada buku ya? Siapa yang ada buku boleh buka page tu, senang nak nampak lah. 62. Kita tengok kita punya list ataf kita ya. Dalam yang Linda ni dia ada waw ya, ataf, apa tu au, lakin. Apa tu ada? Apa tu al-fa'u, al-wawu bermaksud huruf waw yang mula-mula itu ya. Al-wawu dia letak dalam bracket huruf waw. Sebenarnya huruf waw lah. Okey, au, lakin. Ni tadi. Al-fa'u dalam bracket huruf fa. Lepas tu ya, suruh huruf fa. Lepas tu summa, bal, hatta. So di sini ada 2 ataf ya. Ataf dengan ataf. So dan tetapi. So kalau kita nak terjemahkan dia, sebenarnya akan tetapi. Kalau kita nak terjemahkan dia dengan ayat lain lah. Bahkan pun boleh. Walakin dan tetapi. Itu kalau kita ambil satu perkataan. Wow bermaksud dan. Lakin bermaksud tetapi. Tapi kalau kita ambil walakin bahkan pun boleh juga. Pak dia boleh, kita boleh adjust sedikit maksud dia. Dan tapi di situ masih ataf juga. Dan tetapi la. Okey, la yash'uruna. La tadi. La ada la nafi ataupun la nahi. Nafi maksudnya menafikan, menidakkan. Nahi melarang. So senang tengok selepas dia fi'il mudhari'. Biasanya fi'il mudhari'. Ya, biasanya fi'il mudhari'. Ya, nafi. Nafi. Sebab hujung dia tidak ada berubah. Hujung dia tak berubah. Una tu ada. Okey. Kalau banding la tufsidu tadi, naik atas tu la tufsidu. Naik satu baris la tu. Nampak? La tufsidu fi'il mudhari' tapi wa na dia hilang. Itu baru la nahi. Kan mereka senang je. Kalau hujung dia ada, una tu ada, so la ni la nafi. Lagi mudah. Ustazah sentiasa fikir apa ayat mudah nak bagi faham kan. Tu ada una, ada ini dipanggil fi'il mudhari' yang original dipanggil. Fi'il mudhari' yang asalnya. Sebab dia boleh buang nun tu boleh hilang, na tu boleh hilang, ya. And then ini dipanggil fi'il mudhari' rufu'. Ambil nama tu.
ya, yang fi'il mudhari' yang original, yang asalnya tidak ada perubahan apa-apa ya di hujung dia, na tu ada. So ini dipanggil fi'il mudhari' rufu' ataupun marfu'. Itu istilah dia. Rufu' dengan marfu' sama. Maksud dia sebenarnya maksud dia baris depan. Itu maksud dia sebenarnya, maksud asal lah ya. Tapi senang kita boleh terjemahkan dia sebagai yang asal, yang original. Kalau rufu' tu. Yang sama dengan kalimah Allah. Kalau kalimah Allah, Allahu, dia baris depan tu, itu dipanggil rufu' ataupun marfu', maksud original. Tapi Allah boleh jadi Allah. Bak dia boleh jadi ha. Itu dah berubah. Kalau dia dah tukar ha daripada Allahu rufu' ataupun marfu', Allah itu tak panggil rufu' dah. Itu dipanggil nasab. Baris berubah ya, fathah ujungnya, nasab ataupun mansub. Nasab dengan mansub sama. Hujungnya fathah. Dan dia boleh kalau Allahi, contoh ya, boleh baris bawah, Pak, itu dipanggil majrur ataupun kasrah. So yang ini yash'uruna, una tu, itu dipanggil fi'il mudhari' yang asal, yang originalnya ya, tak berubah apa-apa, ataupun dipanggil fi'il mudhari' rufu' ataupun marfu'. So la di sini adalah la nafi. Tidak yash'uruna, mereka sedar. Ayat Quran ni dia terbalik, kita mereka tidak sedar. Ini tidak mereka sedar. Ini memang ayat Quran dia macam tu. Ya. So kita dah belajar mengenal lah. La nafi dan juga la nahi ya. Dan yash'uruna fi'il mudhari'. Okey. Apakah dhamir? Dhamir di dalamnya? Hum. Dan yash'uruna, dhamir di dalamnya adalah hum, mereka. Cuba tengok. Ya tu. Dia belum dapat lagi ya. Dia nak kena buka balik kan. Yaquluna. Ambil ya. Awalnya ya. Hujungnya ada una. Tengok dhamir dia. Pergi patah balik kolom yang pertama. Hum Ya, hum. Yelah hum. Bukan. Ini waw nun ni. Ya, waw nun tu untuk hum. Ya, kalau bermula dengan ya, hujungnya una, waw nun tu, so kita tahu dhamirnya adalah hum. Tu ini yang kita nak bagi diri kita mahir dengan yang inilah siapakah dhamirnya. Kita terus lagi ya. Kita tengok wa iza qila. Ini kita dah ada sebelumnya. Waw apa? Waw ataf. Ya. Iza ada dalam list zaraf. Zaraf zaman, apabila. Iza bermaksud apabila. Dan apabila, so iza tu zaraf lah, zaraf zaman. Zaraf ni maksudnya perkataan yang menunjukkan masa ataupun perkataan yang menunjukkan tempat. Kalau iza bermaksud apabila. So apabila tu maksudnya masa ya, menunjukkan masa. So iza itu di dalam list dia ataupun kategori zaraf. Kalau waw tadi, waw tu kategori ataf. Okey. Cumanya zaraf ada dua lah. Zaraf zaman yang masa dan zaraf makan yang menunjukkan tempat. Dan apabila, lepas tu qila. Qila kita dah cuba tengok hari tu tapi kita tengok balik qala tadi. Tengok balik list qala tadi. Ada qila di dalam tu. Tengok fi'il madhi. Atas sekali ya. Qala. Tengok dulu yang mula-mula. Qala adalah fi'il madhi maklum. Title dia tu. Maklum. Maklum maksudnya yang biasalah. Maklum tu diketahui maksudnya ya. So yang qila sebelah dia yang biru tu, qila nampak. Kalau kita dah selalu jumpa, kita dah tahu dah. Qila adalah fi'il madhi majhul. Nama dia. Majhul maksudnya tidak diketahui. Kalau maklum maksudnya diketahui. Kedua-duanya qala dengan qila adalah fi'il madhi. Rupa-rupanya fi'il madhi pun ada dua jenis. Satu maklum, satu majhul. Fi'il mudhari' juga. Tengok sebelah dia. Ada dua juga, dua jenis. Yaqulu dengan yuqalu. Ada perubahan ya. Kita cumanya fokus kita sebelum ni kita hanya fokus kepada yang maklum. Sebab kalau kita belajar mana-mana pun dia akan ajar kita yang maklum dulu. Fi'il madhi yang maklum, fi'il mudhari' yang maklum. Lepas tu baru dia ajar kita majhul. Majhul tu ada cara berubah dia lah. Kalau kita tak mahir, refer dekat dictionary. Itu je saja. Cumanya kalau fi'il itu ada huruf sakit adalah huruf mad ya, alif waw ya. Dia cara dia sukar ya. Jadinya kita tak mampu nak, dia tak ada cara yang khusus. Jadi kita refer kepada dictionary lah, kita kata kamus. Macam ni lah kita refer terus. Tapi kalau fi'il itu memang daripada perkataan yang huruf-huruf yang tak ada huruf sakit tadi.
tak ada huruf alif wawiyah tadi, dia mudah. Dia ada cara khusus kita boleh ikut. Itu dia macam tu. Kalau ada orang sakit, kita sukar nak ikut sebab dia tak ada formula khas. Jadi kita kena refer kepada dictionary lah, ya. Okey, itu tak perlu risaulah benda tu, kita boleh cari. Okey, cumanya kalau macam qala jadi qila. Okey, telah dikatakan maksud dia. Telah dikatakan. Okey. Okey, lahum kalau fi'il madi tu kita kata apa? Fi'il madi majhul. Kita sebut dia je. Yang maklum dia qala. Dan apabila telah dikatakan, telah dikatakan, okey, lahum. Lahum tu apa? Huruf apa ni? Jar. Huruf jar. Ya, la tu antara huruf jar. Tadi kita jumpa huruf jar tadi apa? Mana huruf jar kita tadi? Kan fi kan. Tadi kita jumpa fi. La juga huruf jar. Dia la dengan li, boleh. La pendek lah. Kalau la nafi tadi la 2 harakat. Kalau yang la nafi dengan la nahi dia la, dia 2 harakat. Yang ni pendek je, la ataupun li. Tapi bukan lu. Lu tak ada. So ni la jar. So hum tu majrur lah. Selepas huruf jar memang isim, wajib isim yang majrur. Tapi tak nampaklah baris bawah sebab hum itu mabni. Semua dhamir adalah mabni. Bukan dhamir saja ya, ada perkataan lain juga. Banyak lagi perkataan lain yang mabni, tapi senang yang dhamir ni ambil semua dhamir adalah mabni. So dia tak bolehlah jadi tukar baris ke, tak boleh. Dia tak nampak baris bawah tu ya. Kita sebut macam yang kat atas ni dia jadi apa? Sini sebab dia inna tu kan. Dia ke sebab alif lam dia jadi baris depan ni. Sebab dia nak sambung ke alif lam. Alif lam. Dia mesti kena baris depan ke kalau nak sambung alif lam ni? Ya, memang dalam kat sinilah, dekat sini al-mufsiduna. Sebab selepas humu kita perlu baca al. Jadinya dia tak boleh jadi humil ke apa. Jadinya dia asalnya ya, jadi disambungkan bila hum tak ada jadi humal. Dia pelik kan. Dia memang letak. Itu sengaja dia letak bagi memudahkan menyambung kepada alif lam. Ya. Dia asalnya hum saja sebenarnya. Hum, macam mana nak sambung hum dengan alif lam? Macam mana? Sebab dia sama humu, dia dah letak awal-awal, humul. Itu memudahkan kita membacanya. Okey, lahum dia sebenarnya yang humu tu, hum tadilah yang mim mati tu. Innahum, tu dialah juga sebenarnya. Ya. Humu pun dia, lahum, itu pun dia. Itu sebenarnya ejaan asal dia, mim sukun sebenarnya. Tapi itu ditambahkan kerana nak menyambung saja. Bagi mereka ataupun bagi kepada untuk boleh lah tu banyak maksud ya. So sebenarnya selepas huruf jar wajib isim kan, betul tak? Selepas huruf jar wajib isim, dhamir isim kan, isim dhamir, so isim kan. Dan sebenarnya ada undang-undang dia selepas huruf jar isimnya mesti berakhir dengan baris bawah sebenarnya. Tapi kalau dah isim dia tu jatuh kepada benda-benda yang tak boleh berubah baris, biar je lah. Tapi dia tetap cakap hum itu dhamir muttasil mabni, duduk di tempat. Fi mahalli. Fi mahalli itu maksudnya berada di tempat majrur. Dia ada ayat panjang dia. Hum adalah dhamir muttasil mabni. Pak dia cakap lagi mabni, duduk di tempat. Fi mahalli majrur. Itu ayat penuh dia sebenarnya. Lepas tu kita tak nampak dia berubah baris sebab dia mabni. Bagi mereka. Ataupun untuk mereka, ataupun kepada, boleh juga maksud ya. Lepas tu aminu apa? Ni ada yang ada apa? Aminu dia ada amanah. Dia dalam amanah ini fi'il madhi 4 huruf ya. Tadi kalau qala tu fi'il madhi 3 huruf qala. Yang ni Linda tunjuk jap yang jadual tasrif tu Linda. Jadual tasrif al-af'al tu yang sekeping tu. Yang ni ke? Bukan tu. Yang lagi yang ni. Mari kita tengok. Kolom yang pertama ya. Ini dipanggil nanti dulu. Ini dipanggil jadual tasrif al-af'al. Jadual lah. Tasrif maksudnya pecahan. Al-af'al maksudnya fi'il. Okey. Yang pertama fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Itu sebab dipanggil fi'il. Ya, okey. Tengok yang pertama tu. Al-madhi. Al-madhi maksudnya past tense.
Ya, mudhari', present tense and future tense. Al-amar maksudnya kata perintah ataupun suruhan. Ya. Okey, tengok yang pertama al-madhi nombor 1. Nombor 1 tu untuk 3 huruf. Ya, 3 huruf. Tapi nombor 2 tu, nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu 4 huruf. Dia ada cara dia tahu. Cara dia. Ini semua perkataan yang tak ada huruf ilah ya, yang tak ada huruf sakit. PL yang tak ada huruf sakit. Dia kalau ada huruf sakit dia lain cara dia. Okey, ni kalau macam fa'ala, huruf fa, huruf ain, huruf lam. Mana ada huruf ilah? Huruf sakit. Huruf ilah tu huruf sakit lah, huruf mat ya. So tak ada. So cara dia perubahan daripada 3 huruf kepada 4 huruf, dia ada beberapa cara lah. Nombor 2 pun boleh, nombor 3 pun boleh, nombor 4 pun boleh. So cara pertama, kalau nombor 2 tu letak hamzah daripada nombor 1 tadi, dia asalnya fa'ala tapi letak hamzah baris atas. Hamzah kalau duduk di atas alif, maksudnya baris dia besar kemungkinan baris dia baris atas lah. Macam tu. Lepas tu dia dah letak hamzah tu duduk atas alif. Kalau hamzah duduk kat bawah bawah alif, lepas tu hamzah, kalau hamzah duduk bawah maksudnya biasanya dia baris bawah. Pak, dia bukan saja maja tu tak. Kalau hamzah duduk atas tu sebenarnya 2 baris boleh, a boleh, u boleh sebenarnya. Tapi kalau hamzah duduk bawah, biasanya baris bawah. Okey. Sekarang hamzah baris atas, matikan fa tu. Yang fa'ala tadi tu ya, matikan fa. Ini cara dia. Memang formula khas tau. Perubahan daripada fi'il madhi 3 huruf kepada 4 huruf. Tapi ingat, ini fi'il yang tak ada huruf ilah tadi, yang tak ada huruf sakit tadi, yang alif waw ya tu tak boleh. Tak boleh ada yang tu. Kalau yang tu itu complicated. Bila ada huruf ilah, huruf sakit tu tak boleh ikut cara ni. So table ni sebenarnya jadual ni hanya untuk kalimah yang fi'il yang tak ada huruf ilah lah sebenarnya. Dipanggil fi'il sahih salim dipanggil. Sahih salim maksudnya fi'il tu tak ada huruf sakit ataupun tidak ada huruf mad alif waw ya. Okey, ini formula dia. Kita belajar ni benda ni semua dulu. Daripada fa'ala, tambahkan hamzah, baris atas, matikan fa, so dia akan jadi af. Dia akan jadi macam ni. Lepas tu ala, biarkan dia ala baris atas sebab nak menunjukkan dia fi'il madhi. Sebab baris atas ni memang ciri-ciri fi'il madhi. Ciri-ciri biasalah fi'il madhi. So biarkan ala tu baris atas, af'ala. So terus jadi fi'il madhi 4 huruf. Kalau 3 hurufnya fa'ala, ataupun fa'ila, ataupun fa'ula. Ain tu boleh semua masuk. Ain ya. Fa'ala boleh, fa'ila boleh, fa'ula boleh. Apa maksudnya? Okey, maksudnya katalah perkataan menulis. Menulis kataba. Tengok bentuk dia. Fa'ala, kataba. Tapi katalah minum. Minum syariba. Tengah tu baris bawah. Dia terpulang. Ini acuan saja. Dia gunakan fa'ala ni sebagai acuan saja, panduan. Tetapi kalau perkataan yang ada dalam Quran tu bermacam-macam. Kalau dia ikut memang perkataan tu dia 3 huruf, 3 fathah, fa'ala macam contohnya kataba. Tapi kalau yang tengah dia pula berubah fa'ula, contohnya karuma. Karuma tu perkataan karim, mulia. Dia bukan karoma, dia karuma, Pak. Lepas tu kalau yang baris bawah, tengah dia baris bawah. Fa'ala tu fa'ala boleh, fa'ula boleh, fa'ila boleh. Kalau baris bawah tengah contohnya minum, syariba. Dan banyak lagi perkataan lain lah. Itu tak ada masalah. 3 huruf boleh macam tu, tapi perubahan kepada 4 huruf sama je cara dia. Terpulanglah kalau asalnya fa'ala ke, asalnya fa'ila ke, asalnya fa'ula ke, untuk menjadikan 4 huruf, nombor 2 tu sama saja cara dia. Hamzah, letak hamzah baris atas, matikan fa. Lepas tu ain dengan lam tu memang fathah lah, af'ala. Terus jadi fi'il madhi 4 huruf, wazan af'ala. Dia biasa menyebut wazan, acuan dia kata. Sebab perkataan yang kita nak cari macam-macam, betul tak? Kita bukan nak cari perkataan fa'ala je, kita nak cari macam-macam ya. Okey, lagi cara lain, nombor 3. Fa'ala, tambah sabdu kepada ain tadi, ain yang nombor 1. Terus jadi 4 huruf. Lepas tu kalau kalimah yang bersabdu biasanya 4 huruf. Biasanya. Tapi ada juga yang perkataan yang pelik-pelik 3 huruf tetapi bersabdu. Tapi perkataan pelik tu tinggal. Kita tak nak fokus pada perkataan yang pelik. So fa'ala. Asalnya fa'ala tambah sabdu pada ain. Fa'ala. Perkataan apa ya Ustazah? Kadzaba. Kadzaba berdusta dalam Quran. Dia ada sabdu pada zal. Okey. Itu juga 4 huruf. Nombor 4 dia fa'ala. Tambahkan alif kepada fa yang mula-mula tadi. So fa yang nombor 1 fa pendek, nombor 4 tadi jadikan dia mad asli. Ain lam tu biarkan dia baris ni. Fa'ala. So ini ada
3 bentuk yang berbeza bagi fi'il madhi 4 huruf. So kalau kita tengok yang kita nak cari ni tadi, aminu, dia sebenarnya datang dari dia datang daripada bentuk yang nombor berapa? 2, 3, 4. Dia sebenarnya asal dia nombor 4 tadi. Fi'il yang 4 huruf nombor 4. Nombor 4. Fa'ala. Ya, fa'ala. Itu sebenarnya dia punya asal dia. Tapi hujung dia ni dah lain ya. Hujung dia cuba kita nak cuba tengok mana. Harap-harapnya dia bagi mana. Kita cari dulu di belakang ya. Siapa yang ada kamus biru, kita cuba cari dulu nak cari mana sebab kita nak betul-betul tengok perubahan perkataan tu. Hamzah alif. Mana? Kalau siapa-siapa dah jumpa, tolong ya hantar kat grup. Cepat-cepat kawan kita boleh upload cepat-cepat. 208 sudah. 208 muka surat 208. Ya, betul 208. 208 kolom ya, mana yang nombor dia tu dia mesti ada tanda mat tu. Maksudnya tanda mat tu maksudnya dia tu panjang lah, panjang sikit lah. Panjang. Yang ni dah cari ni dia bukan mat asli salah. Kalau dah berapa 208 tadi kan? 208 dia bawah dia turun bawah lagi, turun 2 baris, 2 baris bawah. Turun 2 lagi. Daripada mana yang Linda nampak tu turun 1 warna biru, turun lagi bawah dia. 2 nombor dia tepi tu. Nampak tak? Oh. 2. Ya, nombor tepi dia lah. Kali. Page dia sama, page 208. Linda dah jumpa mana kolom yang pertama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dari atas. Itu yang Linda jumpa. Mana hamzah dia pendek. Tapi Ustazah dah cakap tengok ni. Dalam Quran kita hamzah kita 2 harakat ni. Jadinya turun 2 baris lagi Linda. Daripada Linda jumpa tu amanah tu turun 2 baris lagi. Alif tu yang ada tanda mat kan Ustazah? Ya, itu dia. Tanda mat di sini menunjukkan dia 2 harakat lah, menunjukkan. So di situ mana. Jadi kita tengok nombor tepi dia 2, pergi pula dekat depan bulatan hitam ya. Bulatan hitam di atas tu cari 2. 95. 95 apa? 90. Muka surat 90. 90 ya? Okey, 90. Ni sebab tu perlukan orang yang cepat ni. Ustazah cari ni memang tak cepat. Dia bagi Jabah. Jarah. Tadi kata 90 ke berapa? Tak, ada yang dia punya hitam tu 2, tapi muka surat tu tengok muka surat 90. 95 ni dah. Salah ke? Dia salah, 90 lain. Nombor hitam tu 2 kan? Oh, tak sama tu buku saya. Buku saya 95. Kan, dia cuba tengok page bawah dia. Page bawah dia apa? Page apa? Page bawah. Apa? 95. La ilaha illallah. Oh, dia bagi Ajaro ya? Dia bagi tu ya? Ajaro. Okey. Salah baca. Ajaro dia bagi kalimah lain. Dia bagi kalimah lain. Maksudnya dia bagi perkataan lain, dia suruh kita ikut ya. So, kalau ni Ajaro, cuba tengok dalam pink tu rasanya ada. Cuba cari sekejap dalam fi'il. Tapi ini jamak dalam kamus pink tak ada yang jamak. Dalam kamus pink hanya untuk mufrad saja. Tak gunalah tengok kamus pink. So dia bagi kita perkataan ajara. Boleh Linda upload. Dia bagi perkataan lain sebab kamus ni tak mampu nak masukkan semua perkataan ya. Kamus ni kecil je ya. Jadinya disuruh kita ikut pattern ajara. Tak ada masalah ya. Okey, tapi perkataan yang kita nak cari mana? Linda snapshot ya? Linda tahu lah handphone Linda takut yang tak berapa nak cantik lah. Hari tu okey je Linda upload. Sekejap Lupa nak cantik. Okey je. Kejelak je tu Okey, dia bagi kita ini untuk kawan yang tak ada kamus biru ya. Ustazah jujurnya kalau boleh cari murah je sekarang ya, cari kat online ya kalau boleh. Tapi kalau tak dapat cari online,
dia ada anak murid Ustazah jumpa, dia panggil apa, dia download tau, dia download, lepas tu tapi kena dihantar dekat email, lepas tu kena print, tapi tebal Ustazah dia cakap. Dia tebal. Kalau yang buku biru ni dia tak tebal, kecil senang. So dia bagi kita perkataan ajara. Okey, perkataan yang kita cari sebenarnya mana sebenarnya, perkataan kita cari mana. Tu dah sama dah. Tanda mat di situ menunjukkan dia 2 harakat kat sini ya. So sekarang ni cari yang hujung kita, yang cari yang seperti dalam Quran ni. Aminu. Cari bentuk yang macam tu di dalam list kita. Kat mana kita jumpa dia agak-agak? Kat mana? Fi'il madi ke? Mari kita tengok fi'il madi ya. Kita tengok fi'il madi. Tak payah tengok majhul dululah ya. Kita tengok maklum dulu. Jaro tengok ya. Comparekan dengan Quran kita. Quran kita aminu di bawah. Ya. Dalam Quran yang kita nak cari ni mim kita bari bawah. Sekarang ni dia asalnya mim tu bari atas asalnya ya. Tapi tak apa, kita cari dulu. Tengok dulu fi'il madi jaro, bukan yang tu. Jaro pun juga jaru. Kalau ini untuk hum, ru dia betul dah. Ru dia sama, hujung dia sama, awal dia sama, tapi jim dia tu, huruf kedua dia bari atas. Sekarang dalam Quran yang kita nak cari, huruf kedua dia bari bawah. So kalau kita tengok madi semua bari atas. Bukan dalam fi'il madi. Tapi kalau mudhari' sah-sahnya bukanlah. Mudhari' dia mesti ada ya, kan? Ya. So cuba tengok pada fi'il amar. Cuba tengok. Fi'il amar mesti ada punya. Ada untuk antum. Ya, ajiru. Perkataan kita dalam Quran aminu. Bentuk dia tu. Awalnya ada 2 harakat, lepas tu huruf keduanya bari bawah, lepas tu hujung dia nu. Ini yang kita cari. So sebenarnya aminu yang kita cari ni adalah fi'il amar. Untuk antum. Berimanlah kamu. Sebab fi'il amar maksudnya suruhan kan? Perintah kan? Berimanlah kamu semua. Macam tu. So di sini tengok cara kita mencari dia. So aminu adalah fi'il amar untuk antum. So alhamdulillah. Okey. Kita gerak sikit lagi kalau kita sempat. Kama dulu Linda cakap jarang jumpa huruf jar ka. Ni ada. Tu ka ni huruf jar. Memanglah lebih awal hari tu kita tak jumpa huruf jar ka, tapi di sini ada. Ka ini adalah huruf jar, tapi memang mabni ya. Memang antara perkataannya mabni. Tak ada mi, tak ada mu, dia memang ma. Jadinya tak adalah jadi kami. Dia tak ada jadi kami, tak ada. Dia tetap kama. Tetapi ka itu huruf jar, ma itu mabni, jadi dia tak berubah baris ya, seperti apa gitu ya. So cumanya ada beberapa maksud. Kita cakap selepas huruf jar wajib isim ya, tapi ada nampak pendek ya, ada beberapa maksud. Yang bermaksud apakah pertanyaan, yang bermaksud tidak, nafi. Bukan la nafi saja, juga ada nafi bermaksud tidak, nafi. Ataupun yang jatuh dalam kategori isim mausul. Yang itulah dia. Sebab isim mausul adalah isim. So di sini adalah isim mausul. Untuk perkara yang benda-benda yang tidak berakal. Seperti apa yang. Macam tu. So di sini isim mausul. Bukan nafi. Bukan pertanyaan. Okay. So di sini kama, ya, jar majrur. Okay. Seperti apa yang. Okey, mana masih ada kena-mena dengan aminu. Ya, tadi yang kita cari mana. Kalau kita tengok balik mana, jara, itu fi'il madi, 4 huruf, dhamirnya adalah huwa di atas sekali. Tu jara, mana. Masukkan perkataan kita. Bukan untuk huma ya. Bukan untuk huma sebab dia mana ada hujung dia mana ada alif, untuk huwa. Untuk huwa. Ya. Ya, Pak. Ni, masukkan perkataan kita ke dalam acuan ini. Jara mana. Ya, so yang dalam Quran ini adalah fi'il madi 4 huruf, dhamirnya adalah huwa. Dia telah beriman, maksud dia. Kalau aminu tadi, berimanlah kamu semua. Fi'il amar untuk antum. Yang tadi. Ini dari perkataan yang samalah. Aminu dengan amana. Okey, seperti amana, dia telah beriman ya. Okey. Satu Ustazah nak bagi tahu,
Selepas fi'il, ingat ya, selepas fi'il, mana adalah fi'il kan? Tak kisah fi'il apa. Tengok isim dia selepas dia. Tengok isim dia rufu' atau nasab. Ini apa? Ni. Su baris depan tu. Baris depan. Nak cakap Rufu'. apa ingat. Rufu'. Ya, rufu'. Dia kalau an-nasu, su tu baris depan, itu dipanggil rufu'. Tapi kalau an-nasa, sa itu dipanggil nasab. So, Ustazah ulang. Selepas fi'il, apapun fi'ilnya, perhatikan isim selepas dia. Jika dia rufu', makanya isim an-nasu macam isim fa'il. Ataupun fa'il. Kalau dia nasab, an-nasa, dia akan jadi maf'ulun bih. Macam tu. Maf'ulun bih maksudnya yang kena. Ini kalau an-nasu sebenarnya, an-nasu bermaksud manusia. So an-nasu adalah sebenarnya fi'il kepada perbuatan mana tadi. Sebenarnya. So an-nasu tu adalah sebenarnya diterjemahkan dalam perkataan an-nasu sebenarnya adalah huwa di dalam mana tadi. Faham ke? Boleh tak kata dia perkataan yang asal. Kalau asal kan biasa baris depan. Boleh ke Ustazah? Memang, sebab tu dia panggil rufu'. An-nasu yang asal. Memang betul. An-nasu tu yang asal. Rufu' menandakan an-nasu bermaksud manusia itu adalah huwa di dalam mana tadi. Oh, okey. Macam tu. Amy faham ke? Amy, muka macam blur-blur juga. Kurang. Okey. Ustazah ulang ya. Kita tak boleh gerak banyak-banyak. Ustazah kau ulang gini je. Selepas fi'il, sila perhatikan isim selepasnya, rufu' atau nasab. Itu je. Jika dia rufu', an-nasu, baris pada sin tu, baris depan tu dipanggil rufu'. Ataupun yang original lah, macam Linda cakap, yang asal dia ya. Jika dia rufu' ataupun marfu', makanya an-nasu itu adalah huwa di dalam mana tadi. Dia maksud dia panggil fa'il lah. Fa'il. Tetapi kalau dia an-nasa, dia bukan fa'il dia bukan huwa di dalam mana tadi. Dia macam tu. Okey. Oh dia boleh macam kita boleh tahu sama ada kita cakap Ustazah, ada setengah ayat tu dia tunjuklah siapa dia punya domir dia dalam fi'il tu, ada setengah ayat tu dia tak tunjuk siapa dia punya. Yes. Betul. Linda cakap tu betul. Ada setengah ayat kita tahu dalam fi'il tadi dah ada domir dah. Dalam fi'il tadi memang kita tahu ada domir mana. Di dalam mana domirnya huwa. Tapi setengah ayat dia tunjukkan perkataan lain yang menunjukkan siapakah huwa tadi. Inilah dia. Huwa tadi rupanya an-nasu. Macam mana kita nak tahu Ustazah? Sebab su tu, dhammah tu. Tapi kalau dia an-nasa, so an-nasa kalau sim tu baris atas an-nasa, so dia bukan huwa di dalam mana tadi. Macam Linda cakap. Bukan kepunyaan fi'il ni lah. Ya, bukan pelaku kepada fi'il tu. Tapi kalau dia isim rufu', okey Ustazah nak ulang last. Jika selepas fi'il, perhatikan kalau ada isim, bukan semua, bukan 100%, bukan setiap kali ya. Jika ada fi'il, perhatikan isim selepasnya. Jika isim itu berakhir dengan baris dhammah. Dhammah ya, rufu' dia panggil. Maka an-nasu di sini adalah huwa di dalam mana tadi. Tetapi jika dia an-nasa, dia dua baris je. Sama ada an-nasu ataupun an-nasa. Dua je, tak ada an-nasi, tak ada. Memang confirm tak ada. Ya. Tapi jika dia an-nasa, maksud dia manusia juga, tetapi kalau dia nasab ataupun fathah, maka dia bukan huwa di dalam mana tadi. Cukup yang tu dulu. Kan? Ni memang cakap isim memang mencabar. Fi'il. Fi'il memang lebih mencabar daripada isim. Cumanya mudahnya Ustazah pesan, selepas fi'il perhatikan jika ada isim. Selepasnya dua je, sama ada berakhir dengan dhammah ataupun berakhir dengan fathah pada isim tadi. An-nasu di sini dia punya dhammah tu pada sin tu lah, an-nasu satu kalimah. Qalu lepas tu kita dah jumpa qalu tadi. Betul tak? Lepas tu ada qalu yang tadilah. Qalu ya. Okey, jika isim tu rufu', maka isim itulah adalah yang huwa di dalam mana tadi. Okey, tutup. Susah kan? Memanglah dah belajar kan. Belajar benda susah. Tapi kalau dah dapat benda susah tu seronok sungguh tak? Kan? Kan? Okey.
Siapa nak tanya? Esok kan Merdeka cuti, Ustazah buka, siapa nak tanya? Silakan. Kak Ya nak tanya tak apa-apa? Mikrofon Kak Ya. Buka mikrofon. Gelak je Ustazah. Saya nak tanya apa? Okey. Rosniza? Faham ke tak? Buka Faham mikrofon. Faham Faham ya? sikit-sikit lah Ustazah. Ya. Nak tanya Kak Jem, sebab Kak Jem dia dah belajar. Kak Jem faham tak saya cakap tadi apa? Faham Ustazah. Cuma istilah-istilah Ustazah tu sebab Ustaz yang mengajar kat tu memang dia bagi detail. Lepas tu kena mahirkan istilah-istilah tu. Sebab bila kita dalam tu kita boleh pick up apa yang dia cakap. Ya, betul. Kena mahir dengan istilah tu baru faham. Ya. Okey, untuk lah setiap Zainora okey. Pegang kat situ, dia kalau tangan kat muka tu Ustazah risau. Okeylah, tengah digest Ustazah, tengah Okey, digest. nak okey. Siapa lagi? Ilah macam mana? InsyaAllah okey, tapi tak berapalah pandai Ustazah. masih nak memahami istilah-istilah tu jugalah macam Kak Jamaiyah cakap. Okey, sekarang sebelum berhenti Ustazah nak ulang tentang fi'il. Sesuatu kalau kita dah faham tentang fi'il, mudah kita fahamlah. Fi'il, kita tahu kan perbuatan kan? Fi'il adalah kata kerja. Perbuatan ada 3 jenis. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amal. Dan kalau kita belajar, memang kita start belajar dengan fi'il madhi. Ya? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amal. Dan di dalam setiap fi'il, dengar, di dalam setiap fi'il, madhi ke, mudhari', amal ke, ada dhamir di dalam dia. Ya, dhamir itu adalah pelaku kepada perbuatan tadi. Dah ada perbuatan, dah ada menyipak, mestilah ada yang menyipaknya. Betul tak? Kalau ada memasak, perbuatannya mestilah ada pemasaknya, tukang masak. Ya, okey. So, di dalam setiap fi'il tadi ada dhamir di dalamnya. Bergantunglah kepada huwa ke, huma ke, hum ke, hiya ke, ana ke, apa. So, itu terpulang, tengok saja fi'il tu sama ada apakah dhamirnya. Dhamir itu juga dipanggil pelaku kepada perbuatan tadi. Kita pergi kepada term dia. Pelaku itu dalam bahasa Arab dipanggil fa'il. Dia tak panggil fi'il. Fi'il adalah perbuatan tu. Dia panggil fa'il. Cara dia panggil. Ataupun panjang sikit, isim fa'il. Ya? Tadi fi'il, sekarang dhamir itu juga dipanggil fa'il. Okay? Right? Boleh ya? Pelaku keperbuatan. Dan Ustazah cakap tadi, selepas fi'il, perhatikan jika ada. Jika ada. Bukan semedang. Bukan sentiasa ada. Isim selepasnya. Dua je. Sama ada isim tu akhirnya rofa' ataupun isim tu akhirnya nasab. Maksudnya sama ada isim tu berakhir dengan baris dhammah ataupun isim tu berakhir dengan fathah. Dua je. Memang tak ada baris bawah. Tak ada. Jika isim itu berakhir dengan dhammah, makanya isim itulah dipanggil isim rofa' adalah dhamir di dalam fi'il tadi. Kalau dia rofa', tapi kalau isim tadi berakhir dengan fathah, nasab, dia bukan dhamir yang di dalam fi'il tadi. Dia pihak lain. Itu sebenarnya kemudian sebenarnya. Okay, dua sahaja jika ada. Bukan 100%. Ada masa tak ada isim tu. Ada ya. Ada masa ada masa tak ada. Yang selepas kedudukan dia mesti selepas fi'il. Bila dah ada perbuatan mesti ada pelakunya. Betul tak? Kan? So, tapi itu bukan dia tunjukkan sepanjang masa tak. Sebab dhamir dalam fi'il tu sendiri kita dah tahu huwa. Tapi huwa tu siapa? Memanglah muzakkar, mufrad, betul, tapi siapa? Pak, kita masih tak tahu. Kalau dia dah bagi isim rofa' tadi, confirm kita dah tahu siapa sebenarnya fa'il kepada fi'il tadi. Itu maksudnya lebih accurate kalau dia bagi. Kalau dia tak bagi, siapakah isim tadi, isim rofa', makanya dhamir tadi pelaku, tapi dhamir mereka tu siapa? Nampak? Kita masih belum tahu. Setakat dhamir, kita belum tahu siapakah pelaku kepada fi'il tadi. Faham? Ya? Memang mencabarnya di sini, tapi perlahan-lahan kalau dah mahir itu, alhamdulillah. Kita akan mula lebih baiklah pemahaman kita. Ini memang banyak kali Ustazah kena repeat yang ni. Ya? Okay? Setiap fi'il ada dhamir di dalamnya. Fi'il maksudnya perbuatan. So, dhamir itu adalah pelaku kepada perbuatan tadi. Tetapi kalau ada isim selepasnya, perhatikan isim tu. Sama ada rofa' ataupun nasab. Rofa' maksudnya isim itu berakhir dengan dhammah. Nasab bermaksud isim itu berakhir dengan fathah. Dua sahaja jika ada. So, isim rofa' itu adalah dhamir di dalam fi'il tadi. Pelaku kepada
perbuatan tadi. Jika dia isim rufuk. Isim rufuk tu macam Linda cakap, isim yang original dia. Kalau Allah ya, Allah original, Allahu, dia mesti dhammah tau. Itu original dia. Tapi boleh berubah jadi Allah. Boleh jadi itu boleh berubah. Tapi original dia mesti dhammah. Itu untuk isim. Okey? Boleh? Alhamdulillah. Okey, silakan siapa nak tanya? Sila. Esok nak cuti, seronok kan? Ini Sirim jatuh. Ustazah, yang apa kalau penekanan pada wazan tu bagus juga Ustazah. Penekanan pada wazan. Ya. Hello. Cakap. Okey, Kak Jam kata penekanan kepada wazan. Ya, kita dengar Ustazah. Ya, orang lain kena dengar Ustazah tak? Orang lain. Orang lain dengar. Mungkin Kak Jam punya line agaknya ya. Sebab orang lain dengar. Penekanan kepada wazan penting supaya kita kenal fi'il tu 3 huruf ke, fi'il tu 4 huruf ke, fi'il tu 5 huruf kena. Bila kita kenal dia, terus kita tahu nak cari dalam kamus kat mana. Line Kak Jam tu. Ya. Ya, sebab tu penekanan kepada wazan sangat penting. Asalnya fi'il madi berapa huruf ni? Memang kita highlightkan dia. Kita beri penekanan 3 huruf. Jadi senang kita nak cari dalam kamus. Ini berapa huruf ni ya? Wazan mana? Entahlah Ustazah. Kalau dah entahlah Ustazah nak cari macam mana? Betul tak? Line Kak Jam lah tu ya. Alhamdulillah ya. Okey. Ada siapa-siapa lagi nak tanya? Silakan. Ada? Memang bab fi'il macam tu ya. Ustazah bagi tahu awal, bab fi'il lebih mencabar sebab daripada isim. Isim lebih mudah sebenarnya. Tapi macam kita cakap lah, kalau kita dah dapat yang sukar tu, seronoknya Tuhan saja yang tahu. Kan? Alright. Okey, jika tak ada apa-apa, Ustazah nak ucapkan selamat Hari Merdeka. Ustazah nampak dalam news, tak tahulah Sirim termasuk dalam penjawat awam. Masuk ke dalam penjawat awam? Sirim? Tak tahulah. Dia kata start daripada grade berapa sampai grade berapa akan dapat tambahan gaji RM100 seorang. Tak tahulah Sirim masuk ke tak nanti ya. Kalau masuk, Alhamdulillah. Selamat Hari Merdeka. Mudah-mudahan tak hujan. Mudah-mudahan tak hujan. Ada anak murid Ustazah dah tengok ni Ustazah. Tapi tengok hujan. Kan dia bagi weather forecast ya. Dia bagi weather forecast. Hari ni masih hujan ya, seluruh Malaysia. Kalau esok hujan termasuk Selangor. Tak tahulah kita macam mana kan. So Alhamdulillah. Tak ada apa-apa lagi ya? Tak ada ya? So kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah. Kita jumpa lagi. Hai. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Selamat cuti. Ustazah. Merdeka. Siapa yang merdeka tu? Indah Okay. Ya.